Jadi bila sesuatu yang kita berlaku pada kita, kita letak dia punya sebab di luar yang kita tak boleh ubah. Kita tidak boleh mengubah orang, Siti. Tidak boleh mengubah suasana. Hanya boleh mengubah diri kita. Tetapi selalunya yakinlah. Bila kita mengubah diri kita, confirm akan berubah luaran. Siti bayang, orang yang baik tinggal di dunia yang baik. Orang yang jahat tinggal dalam dunia yang jahat. Kita boleh satu bilik. Tapi kalau orang jahat, dia nampak semua orang jahat. Pasal dia banyak kejahatan, dia akan nampak kejahatan. Kita ni sensor, yang dalam nampak yang luar. Dunia di luar cermin dunia dalaman kita. Betul. Jadi kalau kita nampak semua orang jahat, memang kita banyak kejahatan. Kalau kita tak percaya semua orang, pasal kita pun tahu ada banyak kejahatan, pasal kita mungkin pernah buat jahat tu. Tapi kalau kita ni nak baik dan penuh kecantikan, kita akan nampak kebaikan dan kecantikan dari semua orang. So kita berjalan di dunia seronok, happy. Wah, seronoknya hari ni, insyaAllah tiap-tiap hari satu mukjizat pada saya. Kerana hari ini modal kepada saya. Saya punya currency nak guna. Pahala tu currency saya. So saya duk cari pahala. Nak mengumpat tak berani, Siti. Saya betul kan. Jadi siapa buat alasan tu pada suaminya, kita jangan saya tak nak berubah lah pasal suami saya buat alasan. Dan alasan lagi kita. Okey, suami saya tak nak berubah, insyaAllah saya berubah dulu. Tak ada manusia yang jahat. Ingat, baby semua baik ya. Dan kita ada baby dalam kita. Tapi pembesaran kita, badan menjadi besar, menjadi matang, tapi kadang sifat bersih menjadi kotor. Tak nak macam tu. Kita kenapa kita suka baby, Siti? Suci bersih. Suci bersih, tidak mengumpat, tidak judge orang, tidak dengki, tidak khianat. Bersih. Baliklah semula ke fitrah asal kita. Sebab tu bila kita puasa, ada fitrah yang semula jadi. Zakat fitrah kita. Jadi baiklah pada kebaikan itu. Jadi saya seru pada puan ni, kalau si suami tak nak berubah, kita berubah dulu. Dan tadi pun sempat saya dengar segmen motivasi pagi kan. Dia kata jangan kita selalu ikut orang kata resam bangau kan. Asyik menyalah betul. Kan. Ni udahnya nasib baik ular mengaku kenapa makan katak sebab tu makanan. Kalau ular pun bagi lasan, saya ingat tak habis pusing dunia ni. Ular paling bijak. Sebab tu bayangkan kenapa pantun Melayu ada macam tu. Mana orang tu dah fikir dah semua ni, tapi kita tak nampak. Kita guna sebagai lalu kanak-kanak. Okey, bersama dengan pemanggil berikutnya di talian, kita bercakap tentang azam baru bersama dengan Prof. Dr. Muhayya binti Muhammad ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa ni? Saya Linda. Wan Linda dari mana, Puan? Dari Selangor. Silakan, Puan. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor kerana sejak saya banyak mendengar pandangan beliau, komen isu ilmu telah dapat mengubah kehidupan saya sekarang. Dan memang betul sejak saya menghayati perkara-perkara yang berkaitan tentang Islam, memang realiti kehidupan memang kat situ. Apa-apa masalah, apa-apa dari segi masalah, kalau kita memang berpaksi kepada Islam, berubah. Dulu saya selalu marah suami saya. Tapi sekarang dengan banyak motivasi dari doktor, saya ingin memaju ke hadapan. Alhamdulillah, syukur. Kalau sebut nama Allah sekarang saya takut sangat. Alhamdulillah. Nikmat besar tu. Ya Allah, doktor, saya tak tahu macam mana nak marah anak pun sekarang. Saya cepat-cepat rujuk cara yang betul. InsyaAllah memang Allah mudahkan semua, doktor. Subhanallah. Dalam keadaan saya amat tenang sekarang. Alhamdulillah, syukur. Sangat indah. Walaupun pernah dulu tersungkur, doktor. Alhamdulillah, syukur. Tapi Allah hidayahkan saya seorang, bagi saya hidayah dari seorang anak yang banyak melindungi dengan suami. Alhamdulillah, nikmat. Hingga anak saya kata, saya ingin jumpa Profesor tu. Ya? Anak yang jumpa Prof. Anak. Dia umur berapa? 12 tahun. Oh, ya. Alhamdulillah dia sempat berbicara dengan IT minggu lepas. Dia banyak kalau saya lupa, Mama hari ni hari Rabu program Profesor. Banyak. Kerana dia tahu kelemahan saya, selama ni saya tak dapat menerima teguh tunjuk ajak orang, macam tu, menjalankan Islam. Saya kata Islam bukan sesuai untuk kita nak macam, tapi doktor banyak baca untuk saya, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, Alhamdulillah. Allah temukan saya dengan juga IC. Terima kasih, Puan Linda. Assalamualaikum. Suara Puan Linda ni seorang yang solehah, ya. Suara memang suara lembut dan baik, ibu sejati. InsyaAllah tahniah besar. Tahniah. Kadang kita ni bila kita berubah tu, subhanallah, kita nampak tiba-tiba bila Allah buka hijab, Masya
Allah, hidup sentiasa nikmat. Tahniah kawan. Betul kan? Sebab sebaik-baik manusia tu bukan tak pernah buat salah. Sebab kita bukan malaikat, tapi sebaik-baiknya orang yang sentiasa bertaubat. Tu baca dari Prof juga tu. Okey, lagi kiriman SMS Nurliza Muhammad Haris kata apa? Sesungguhnya kejayaan kita di dunia dan akhirat adalah sejauh mana kita dapat mentaati semua perintah Allah dengan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam orang Inggeris dia kata gini, kehidupan kita is not your duration but it's your donation. Jadi hidup kita ni, kejayaan diukur bukan apa yang kita capai, tetapi apa yang kita beri manfaat. Betul. Jadi bangun pagi saya beritahu student dan postgraduate UKM, maka hari ini tanya bagaimana saya memberi nilai kepada semua kerja saya untuk memanfaatkan orang. Belajar niat jadi pakar yang baik supaya dapat menolong orang. Itu saja. Saya ingat Prof dan juga pendengar, saya teringat satu kata-kata yang pernah saya baca. Katanya kita bina hidup dengan apa yang kita dapat. Kita kerja dapat duit, dapat harta, kumpul dengan apa yang kita dapat. Itu kita bina hidup dengan apa yang kita dapat. Tetapi kita membina kehidupan dengan apa yang kita berikan. Keikhlasan, kemaafan, apa dia. Masya Allah, very good. Betul, tepat sekali Siti. Bagus. Itulah orang banyak membaca. Bagus. Okey Prof, bersama lagi pemanggil. Ramai nak berkongsi pandangan ataupun pertanyaan dengan Prof. Bercakap tentang azam baru, bukan sekadar angka tetapi apa matlamat tujuan kita. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sriani. Saya Kak Timah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum Kak Timah. Kak Timah pendengar Prof bercakap setiap hari hari Rabu. Sila. Banyak yang kita dapat dan sedih dan sayu jugalah kerana banyaklah orang mendengar saja tapi tak buat macam mana Prof tu abak tak apa. Semoga dapat macam Prof duduk di mana, semoga di bawah semua dapat ilmu yang Prof cakap. Dan terima kasih pada IKIM FM yang banyak menyumbang ke arah nak membina ummah kita. Alhamdulillah. Tapi Kak Timah teringat juga Prof kata ada yang kita dengar, Allah tak merubah nasib seseorang kecuali kita yang merubah diri kita sendiri. Prof, tepat sekali. Tapi kita ni banyak merubah di luaran saja. Betul. Macam kita, maaflah kata, bukanlah kata Kak Timah sendiri pun nak cantik, kita banyak pencari alat-alat kosmetik. Betul. Nak cantik muka, nak cantik memang tidak salah kecantikan, tapi kita sayang, kita lupa di dalam, kita lupa nak mencantikkan. Pasal pandangan Allah bukan di sekitar indahnya alam, pasal Allah yang mencipta alam. Tapi Allah memandang indahnya di dalam, iaitu hati kita. Dan di samping hati, pemikiran kita yang waras, doktor. Betul. Sekarang ni Kak Timah banyak ke majlis-majlis ilmu dan banyak dapat manfaat ustaz-ustaz bercakap dengan butiran kata sebenarnya ustaz ni menyambung warasatul anbiya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencantikkan kan. Betul. Dia kata kita banyak ke majlis-majlis ilmu ni yang saya sedih dari diri saya sendirilah, Prof. Banyak lagi belajar ilmu ni, fikiran kita masih tak terbuka lagi. Dan masih sempit. Kadang-kadang kita tidak dapat menerima kadang-kadang masalah orang yang bagi tahu kat kita. Macam mana kita nak buat tu, Prof? Boleh, okey. Kak Timah pun ada buku di sini. Tadi ada tajuk Indahnya Islam. Sekarang ni kami belajar apa artinya saya menganut Islam. Betul yakin ya? Di sini banyak lagi. Pasal kita kena ada buku ni, kita nak ada guru. Tapi bila beli buku, kita baca buku dengan berguru pun kita kurang. Tapi bukanlah kita nak mengatakan siapa. Memang apa yang Prof kata tu memang betul. Apa yang kita alami, apa yang kita tengok sekarang masyarakat kita. Rajin-rajin ke kuliah, tapi kadang-kadang sempit pemikiran. Pemikiran tak terbuka. Macam mana kan, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Saya boleh rasakan apa Puan Siti Kak Timah nak cakap ni. Kadang-kadang kita ada segolongan. Okey, saya tahulah kalau wanita dah pencin, macam mana mengisi masa masuk kelas agama. Tetapi kita nak masuk kelas agama tu dengan tujuan nak belajar, bukan seperti social club. Nak jumpa tak ada apa, nak buat boring kan. Tak boleh, na'udzubillah. Kita pergi kelas agama tu mengadakan raudhah. Siapa yang tidak berkumpul sekumpulan manusia melainkan mengikat Allah, melainkan malaikat mengelilinginya. Sebab tu kalau saya buat pembedahan, saya mula Fatihah. Okay you all, Islam doa untuk pasien ni, baca Fatihah. Sekarang ni malaikat mengelilingi bilik operating theater ni, kita semua doakan pesakit ini. So kita kena macam tu. Jadi kalau kita pergi ke kelas agama pun kerana Allah nak memperbaiki diri. Dan saya faham Kak Timah, kadang perempuan duduk sama-sama tu dia mengumpat sana, mengumpat yang biasa. Jadi saya nak sebut ni, bahasa Inggeris dah kata, orang yang kecil cerita pasal orang, orang yang besar sikit cerita pasal event, orang lagi besar cerita pasal isu dan bagaimana mengatasi masalah. Tengok kita ni orang yang fokus pada solution,
solusi atau fokus pada masalah. Kalau kita fokus pada masalah, katakanlah suami kita bermasalah, kita jumpa orang cerita masalah suami, tak cari penyelesaian. Orang yang bijak 20% masalah. Oh, ada masalah, bagus. Bila masalah bagus itu, bila masalah kita mencari langkah mengatasi masalah, kita membesar. So yang kita kata kita hidup 1 tahun 70 kali atau 70 tahun tu, kita dapat masalah 5 hari ni, kita atasi 2, kita dah increase by 40% kemahiran minda, kemahiran fizikal, kemahiran apa-apa intelek kita bila kita atasi masalah. Jadi kalau dekat macam Kak Timah kata, okey, mungkin tutup aurat, okey, dia pergi kelas pakai tudung, keluar kelas tak, kan? Bila pergi kelas pakai tudung, majlis perkahwinan set rambut, kan? Pergi umrah pakai tudung, semayang tak tinggal, balik umrah tinggal semayang, tak tutup aurat. Jadi kita ini yang orang masih confused. Tapi kita saya nak cadang macam ni, jujur dengan saya, kita jangan hukum orang. Kita tak tahu, mungkin lebih bertaubat pada kita. Jadi kalau kita dengar ceramah agama, jangan kita tamsil orang tu, jangan. Kita dengar apa-apa di Hakim, apa saya cakap ni, cuba lihat betulkan diri kita. Jadilah kita sibuk memperbetulkan diri kita, tak nampak salah orang. Bila kita mula dengar dia tu na'udzubillah, okey, dia kita mula nampak buruk orang, sedangkan banyak benda yang baik berlaku, duk nampak yang salah. Betul tak? Suat khabar kita highlightkan benda yang tak elok. Kenapa? Jadi fokus manusia ni, saya kata Siti, saya buat eksperimen dalam lecture hall semalam di Shah Alam. Ada 200 orang katakanlah. Okey, puan bangun tengok berapa orang pakai tudung biru. Dia pun tengok sekeliling. Oh, 3 orang. Kejam mata, berapa orang tudung hijau. Allah, tak nampak, Prof. Pasal apa? Tadi